أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat yang dikurniakan. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala menggandakan lagi, menambahkan lagi nikmatnya kepada kita semua. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Amidin akan meneruskan pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan sikit lagi huraiannya ialah kalam hikmat yang ke-212. Ada sikit lagi huraian yang ingin disempurnakan, iaitu pada kalam hikmat yang ke-212 ini, di mana Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan kepada kita menerusi kalam hikmat beliau, man lam ya'rif qadran ni'ami biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Jadi sesiapa yang tidak mengenal nilaian atau kadar nikmat-nikmat pada waktu adanya nikmat itu, maka dia akan kenal nikmat itu apabila ketiadaannya, setelah dia tidak ada. Jadi pertama sekali daripada kalam hikmat ini, Syekh Ibn Atha ingin menyatakan kepada kita bahawa kita ni pada waktu kita dapat nikmat, tapi kita tidak mengenali nikmat itu, tidak menyedari nikmat itu, kita lupakan nikmat itu, maka kita akan kenal balik nikmat itu, kita akan sedari nikmat itu setelah ketiadaannya. Tak ada dah nikmat. Masa ada, mungkin kita tidak menghargai, kita tidak mensyukurinya. Bila tak ada, barulah kita sedar, baru kita rasa kita akan mensyukurinya. Baik, kemudian termasuk apa yang ingin disampaikan di sini oleh Syekh Ibn Atha ialah orang yang tidak mengenali nikmat pada waktu nikmat itu ada, maka itu akan menghalang dia daripada mensyukuri nikmat itu. Kerana syukur ini bermula daripada kesedaran hati. Bila hati kita menyedari nikmat yang dikurniakan Allah, itulah yang akan menggerakkan kita untuk memenuhi kehendak-kehendak syukur. Bermula dengan qalbu kita, bermula dengan kesedaran hati kita. Hati yang menyedari diri kita ni telah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Jadi kesedaran hati itulah yang akan menjadi titik tolak kepada syukur kita. Dimulai dengan perasaan, dengan keyakinan kita itu, kesedaran hati kita menyadari kita telah dikurniakan Allah nikmat yang sangat banyak. Kemudian dia akan menggerakkan lisan kita pula untuk
mengucapkan kalimat-kalimat syukur, alhamdulillah, syukurulillah dan sebagainya. Dan dia akan menggerakkan pula anggota-anggota kita untuk melakukan apa-apa yang dikehendaki ataupun yang dibenarkan berkaitan dengan nikmat-nikmat yang dikurniakan itu. Jadi bermulanya syukur itu daripada kesedaran kalbu kita. Maka di sini Syekh Ibn Attak menyatakan sesiapa yang tidak kenal nikmat itu, yakni dia lupa pada waktu nikmat itu sedang diperolehi atau ada pada dia. Dia dapat nikmat tu, tapi dia tidak kenal nikmat. Dengan itu dia lupa, tidak sedar. Jadi keadaan itu akan menjadikan dia tidak mensyukuri nikmat. Tidak syukur nikmat artinya kufur nikmat. Maka kufur nikmat itu akibatnya nikmat itu akan hilang, akan ditarik balik. Akan hilang daripada kita. Itu kaitannya apa yang nak disebut oleh Syekh Ibn Attak pada kalam hikmat yang ke-212 ni. Adapun sekiranya nikmat yang kita perolehi itu, hati kita ada menyadarinya, sedar bahawa kita ni telah diberi nikmat yang sangat banyak, maka mendorong kita kepada syukur. Maka syukur itu menjadi sebab bukan saja nikmat itu dikekalkan, tetapi ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi la syadid. Dua-dua perkara ni ada pedoman dia dalam ayat ini. Sekiranya kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kata Allah, aku akan tambah lagi. Yang ada itu adalah, tapi yang lain akan ditambah-tambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti yang kita jelaskan tadi, syukur ni bermula dengan kesedaran kalbu kita, hati yang sedar kita telah diberi nikmat. Kadang-kadang nikmat yang ada pada kita ni yang Allah Taala kurnia ni banyak sangat, tapi hati kita tak sedar. Bila hati kita tak sedar, tak berasa ada nikmat tu. Tu satu hal, kita tak berasa ada nikmat yang banyak tu. Yang kedua, kita akan sentiasa rasa tak pernah cukup semua. Yang ketiga, kadang-kadang mari penyakit tamak pula. Semua itu adalah penyakit-penyakit tadi tu. Tidak sedar adanya nikmat, rasa tak cukup, mari perasaan tamak. Semua itu adalah angkara ataupun akibat daripada hati yang tidak sedar. Tidak ada kesedaran bahawa dia telah dikurniakan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan ini menjadikan kita tidak mensyukuri, tidak syukur itu adalah kufur. Maka kufur seperti yang disebut dalam ayat, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur, yakni tidak mensyukuri nikmat, ayat itu menyatakan sesungguhnya azabku berat pedih. Membayangkan kepada kita, sekiranya kamu kufur kepada nikmat Allah, kamu akan mendapat azab, balasan yang sesuai lah. Dan Allah telah menyatakan azab Allah Ta'ala ni berat. Dan ghalibnya bila kita ni, kalbu kita ni lupa, tidak menyedari nikmat yang ada dan tidak mensyukurinya, ghalibnya hati yang seperti ini ni akan menyedari nikmat tu, akan tersedar nikmat tu, nilai yang nikmat tu setelah nikmat itu ditarik balik. Setelah nikmat tu tak ada dah, habis dah. Ghalibnya hati yang lupa tadi akan sedar lah. Sedar setelah ketiadaannya. Setelah tak ada dah, setelah ditarik balik. Baik, kemudian antara yang dihuraikan dalam kalam hikmat ini yang bahagian hujung tu, baik, dan seseorang yang bahagia, yakni yang beruntung itu, ialah dapat pengertian dengan pengalaman, yakni dengan kejadian yang terjadi pada lain orang. Orang yang berbahagia ni, orang yang beruntung ni, orang yang ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada orang lain. Apa yang berlaku pada orang lain, jadi dia ambil iktibar. Itu adalah orang yang bahagia. Juga telah tersebut pelajaran hikam, yakni telah disebut pada kalam hikmat yang lain,
Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat bererti membiarkannya hilang. Ini sudah disebut pada kalam hikmat yang lain lah. Nikmat, seseorang yang dapat nikmat ini tetapi tidak mensyukurinya. Keadaan itu sebenarnya kalau kita nak bahasakan dia, orang berkenan itu sebenarnya dia membuka ruang kepada nikmat yang telah dapat tu, supaya membuka ruang kepada hilangnya nikmat tu. Dalam bahasa lain, yakni dengan erti kalau kita dapat nikmat tapi kita tidak mensyukurinya, bahasa lain kita seolahnya kita buka pintu supaya nikmat tu hilang. Ibaratnya macam itulah. Dan sesiapa yang mensyukurinya berarti telah mengikat nikmat itu dengan tali ikatannya. Demikian juga orang yang dapat nikmat dan mensyukuri nikmat yang dikurniakan itu, dalam bahasa lain dia ikat nikmat itu supaya jangan lari. Tak lari. Itu suatu suatu gambaran yang jelas lah yang nak diberitahu kepada kita. Bila ada nikmat kita syukur, berarti kita ikat nikmat tu supaya tak lari. Seumpamanya macam tu perumpamaan dia. Tapi kalau kita dapat nikmat, kita kufurkan dia, kita tidak mensyukurinya, kita dah ikat, kita lock. Dia boleh meruang dia untuk temu lagi tu ada. Seolahnya macam tu. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-212. Adapun kalam hikmat Syekh Ibn Atha yang ke-213, la tudhishka waridatul fahmi anil qiyami bihuquqi syukrika fa inna dhalika mimma yahuttu min wujudi qadrika. Jangan membingungkan kepadamu, jangan mencengangkan. Pakai kata kita membingung, bahasa kita bingung ni tak molek, bengong. Tapi dalam bahasa Arab, bingung tu dengan makna yang positif. Dia rasa tercengang. Ini bahasa, penggunaan bahasa lah. Jadi kalau kita guna perkataan membingungkan ikut bahasa orang Terengganu kita ni, maknanya negatif. Bengong. Jadi bengong. Tapi yang dimaksudkan bukan di situ. Bingung di sini dengan mana tercengang. Rasa kehebatan. Tercengang dengan sesuatu perkara. Merasai kedahsyatannya. Baik. Jangan membingungkan kepadamu datangnya kurnia nikmat Allah bertimbung-timbung. Untuk menunaikan kewajipan mensyukurinya. Apa artinya? Jangan sampai kurniaan-kurniaan Allah yang sangat banyak, terutamanya kefahaman-kefahaman makrifat. Yang diterjemah di sini agak umum, tetapi yang tertulis dalam kalam hikmah Arab ni agak khusus. Dan saya akan terangkanlah. Dua-dua tu boleh diguna pakai belaka. Baik, kita tengok yang diterjemahkan dulu. Jangan mencengangkan kepadamu datangnya kurnia nikmat Allah yang bertimbung-timbung, yang sangat banyak. Itu terjemahan umum. Adapun yang khususnya, dan itulah yang disebut dalam bahasa Arabnya, janganlah mencengangkan kamu, menjadikan engkau tercengang apabila atau dengan datangnya kurniaan-kurniaan nikmat Allah dalam rupa kefahaman-kefahaman atau makrifat dan hidayat. Makna khusus. Kurnia Allah Ta'ala ni banyak. Sama ada kurnia nikmat yang zahir atau kurnia nikmat yang batin. Masuk belaka. Wa asbara alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala menyempurnakan kepadamu nikmat-nikmatnya yang zahir dan yang batin. Nikmat yang zahir ni, nikmat-nikmat yang kita nampak ni lah. Yang kekayaan, harta kekayaan, kemewahan, kesenangan, kesihatan, keamanan, ekonomi dan macam-macam lagi lah. Itu semua itu termasuk jumlah nikmat-nikmat yang zahir. Adapun nikmat-nikmat yang batin, iaitu nikmat hidayat, nikmat tauhid, nikmat makrifat, nikmat iman dan sebagainya. Itu nikmat-nikmat yang batin. Jadi dalam hikmat ini Syekh Ibn Atha menusi dalam hikmat ini menyebut nikmat yang batin tu. Tetapi diterjemah di sini dengan nikmat yang umum. Tak apa je, tak ada masalah.
Hakikatnya dia membawa perkara yang tidak salah lah. Jadi saya akan merujuk kepada hak asal Arab ni. Iaitu jangan sampai apabila kita ni dikurniakan Allah nikmat-nikmat kefahaman yang banyak oleh Allah. Yang ni diberi makrifat, diberi iman, diberi tauhid, diberi hidayat, diberi kefahaman yang mendalam tentang rahsia-rahsia ketuhanan dan sebagainya. Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Diberi ilmu yang luas, ilmu yang kukuh, ilmu yang mendalam. Dikurniakan itu. Jangan sampai itu menjadikan kita rasa tercengang, rasa heran. Takjub heran Allah. Luahnya ilmu kurnia, kita rasa tercengang. Jangan sampai kurniaan itu sehingga menghalang daripada menunaikan kewajipan mensyukurinya. Artinya, jangan sampai seseorang tu bila dikurniakan Allah nikmat-nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat-nikmat makrifat ni, diberi kefahaman yang mendalam tentang rahsia makrifat ni, tetapi yang demikian itu tidak mendorong seseorang tu untuk melaksanakan hak-hak syukurnya. Hak-hak syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebab perasaan yang demikian berarti merendahkan harga dirimu sendiri. Kalau kita bersikap demikian, itu artinya kita menjatuhkan martabat kita sendiri. Apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' Munsyi Kalam Hikmah ni? Baik, maksud secara mudahnya macam ni. Seseorang yang Allah Ta'ala buka pintu hati dia sehingga memperolehi makrifat yang mendalam, kefahaman yang mendalam, keyakinan yang tinggi yang orang lain tak dapat. Maka sekiranya sesiapa yang mendapat kurniaan ini, jangan sampai dia hanya rasa tercengang dan heran atas kurniaan yang besar tu, tapi tidak memenuhi tuntutan syukurnya. Dia dapat makrifat yang mendalam, tetapi ibadahnya itu tidak dilaksanakan dengan baik. Dia mendapat kurniaan iman dan keyakinan yang kuat, tetapi tidak ditingkatkan ibadahnya kepada Allah, pengabdian diri kepada Allah. Jadi artinya dia tidak mensyukuri nikmat itu. Ataupun kewajipan-kewajipan agama tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi Allah Ta'ala beri kepada dia, beri kefahaman yang mendalam, ilmu yang luas dan sebagainya. Tetapi kewajipan-kewajipan terhadap Allah tidak ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi sekiranya demikian berlaku pada kita, artinya apa? Artinya kita telah menjatuhkan martabat kita sendiri. Itu yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta'. Jadi apa yang dikenaki, apa yang Syekh Ibn Atta' nak sampaikan kepada kita, sekiranya kita ni mendapat kurnia Allah yang banyak, terutamanya nikmat yang batin tadi tu, nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat ihsan, nikmat makrifat dan macam-macam jenis lagi lah, nikmat tauhid dan macam-macam lagi tu. Maka hendaklah kita imbangkan dia dengan syukur nikmat. Yang kita memperkukuhkan, melaksanakan kewajipan-kewajipan yang difardukan kepada kita dengan baik dan meningkatkan dia lagi dengan amalan-amalan yang lain lagi sesuai dengan syukur kita terhadap nikmat yang dikurniakan itu. Baik, kau diperintahkan mensyukuri nikmat Allah menurut kadar kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Jadi kita ni disuruh oleh Allah untuk mensyukuri nikmat itu menurut kadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bukan sebanyak atau sebesar nikmat yang diberikan. Baik. Jadi sekarang yang Syekh Ibn Atta' nak beritahu kepada kita, saya nak jelaskan balik apa yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta' dari Kalam Hikmah ni. Begini maksudnya. Tadi ada ulasan saya yang nampak kurang jelas sikit. Saya nak jelaskan ini yang sesuai yang diberitahu oleh Syekh Ibn Atta'. Gini. Syekh Ibn Atta' kata, apabila Allah Ta'ala kurniakan nikmat-nikmat warid yang banyak kepada kita, tiba-tiba ibadah yang kita buat tu
tidaklah sebanyak mana. Yang kita rasa tak sepadang dengan kurniaan Allah Ta'ala tu. Maka yang demikian itu, jangan kita rasa tercengang, jangan rasa kita susah hati, jangan rasa. Baik, maksudnya, kita ni, bila dapat sesuatu, kita faham dah, hak dasarnya, bahawa bila kita dikurniakan nikmat oleh Allah, maka tuntutannya adalah syukur. Itu hakikatnya. Bila dapat nikmat, kena syukur. Itu imbabalah dia. Sekarang kenyataan yang berlaku. Jadi Syekh Ibn Atta' ni nak memberitahu kita kenyataan yang sering berlaku. Yang mana kenyataan ni kadang-kadang boleh mengakibatkan salah tanggapan, kadang-kadang salah faham. Kat mana itu? Seperti yang kita kata tadi tu, imbabalah dia, ada nikmat kena ada syukur. Kena nikmat syukur. Seolahnya nak banyak nikmat, banyaklah syukur. Kurang nikmat, kuranglah syukur, soalnya begitu. Tapi kenyataan yang berlaku kadang-kadang, seseorang tu diberikan Allah nikmat yang sangat banyak. Tetapi ternyata amal ibadah dia dan sebagainya, tidaklah sebanyak nikmat yang dikurniakan itu. Maka ini menjadikan seseorang tu, dia akan berasa tak sedap lah. Kerana dia belajar dasar tadi tu, dasar bila nikmat kena syukur. Sekarang nikmat dia banyak, tapi kesyukuran yang dia buat, dia rasa tak padang dengan nikmat tu. Maka Syekh Ibn Atta' nak membetulkan kita, janganlah hal yang demikian itu menjadikan kita ni kebingungan. Jadi kebingungan yang dimasukkan ini, kalau dengan makna yang saya jelaskan tadi tu, bingung dengan makna tak apa molek lah. Negatif, bingung sikit. Jadi tadi saya menjelaskan ke arah lain sikit, sekarang balik kepada yang dikendaki ni. Ini yang nak disampaikan oleh Syekh Ibn Atta'. Jadi kenyataan yang berlaku sekarang dan banyak berlaku, contoh macam inilah. Orang yang diberikan kurnianya sangat banyak, tiba-tiba dilempahkan. Kita tengok Zuhair dulu. Diberikan lempahan kurniaan kekayaan berganda-ganda sehingga melempah roh duit dia tu. Tapi semayang dia, fardu tu ditunaikanlah. Hak sunat seperti sedia kala lah. Maksudnya kalau qabliyah ba'diyah gitulah, dia tak tambahlah hak lain-lain lagi. Maka kadang-kadang kalau orang ni dia belajar ilmu ni dia rasa macam bengong sikit lah. Allah, nikmat banyak kau berganda ni, tapi amalan aku setakat tu je. Membingungkan dia. Lalu macam mana? Yang sepatutnya macam mana? Ini Syekh Ibn Atta' nak betulkan. Bila terjadi demikian, itu akan menimbulkan satu keadaan yang tidak bagus. Sehingga dia rasa, dia macam-macam lah dia fikir, nikmat banyak ni, sepatutnya aku tak tidur malam, aku kena semayang. Sepatutnya aku kena berzikir, mulut ni sampai kering, lidah sampai pecah lidah-lidah. Nak ganding dengan nikmat banyak tu. Sepatutnya gitu. Tapi aku rasa tak boleh buat gitu. Kalau main tak tidur malam, jam terus. Ataupun kalau aku berzikir siang malam, tak boleh nak buat benda-benda kita ni. Jadi kita akan terfikir macam tu. Dan sekiranya kita terfikir macam tu, mungkin kita melakukan sesuatu tindakan yang kurang baik. Akibat daripada salah faham. Baik, contoh macam mana? Pernah terjadi di zaman Nabi. Ini nak khabar salah faham, membawa tindakan yang salah. Sudah berlaku di zaman Nabi. Ada beberapa orang sahabat mendapat berita bahawa Nabi ni banyak melakukan solat malam sehingga waramat qadamah, topok kaki dia tu pecah-pecah. Pecah-pecah ni sebagai tanda bahawa dia banyak bersolat lah. Banyak bergerak dalam solat tu sehingga topok kaki kita tu, topok putih tu dia pecah-pecah tepi tu. Itu tanda memang banyak berqiyamul lail, banyak bersolat. Jadi sahabat-sahabat dengar cerita ni, kemudian sahabat pun tahu dalam Al-Quran tentang status Nabi ni, iaitu Allah Ta'ala telah memberi pengampunan dosa Nabi ni yang telah lalu, yang sedang, yang akan datang. Dengan tak ada dosa. Ghafarallahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhar. Telah terampun segala-galanya. Kemudian dalam keadaan terampun, tak ada salah pun, Nabi seperti itu ibadahnya. Maka keadaan ini telah memberikan suatu tanggapan yang selapisnya nampak molek. Tapi tengok dua lapis ada benda yang tak berapa molek. Inilah yang menjadikan segolongan sahabat yang bernekat. Lalu bercakap sesama mereka ni, ada di antara mereka ni kata, kalau gitu aku ni nak berqiyamul lail, aku tak mau tidur-tidur dah lepas ni. Seorang lagi pula
berbicara, dia kata, aku ni nak puasa, aku tak berbuka-buka. Nak puasa tak berbuka-buka. Seorang lagi pula, dia menyebut, dia kata, aku ni tak mau nikah ni payah. Kaki kan beranak lah, itulah kena jaga, kena cari rezeki macam-macam. Aku tak mau kacau benda tu. Aku tak mau nikah apa sudah. Dia ambil sikap gitu. Jadi asah pemikiran dia apa benda? Nabi tak ada salah dosa. Tak ada dosa, tak ada salah. Tapi buat ibadah banyak. Kita ni banyak salah, banyak dosa. Ibadah kita banding dengan Nabi jauh bezanya. Tak kenalah dia kata. Sepatutnya kita ni lebih banyak daripada Nabi. Itu dia. Jadi atas kefahaman itu, mungkin dia rasa, tak patut kita ni. Sepatutnya kita kena lebih daripada itu. Maka pemikiran itulah yang membawa mereka bertekad untuk melakukan apa yang mereka kata tu. Nak puasa, tak mau buka-buka, dengar hati, nak puasa semua. Sama ada berhari-hari buka sekali, ataupun sentiasa berpuasa hari-hari sepanjang tahun, boleh jadi juga. Hak jenis nak semayang, tak mau tidur ni, nak qiyamul lail daripada malam sampai ke subuh tu, tak mau tidur-tidur, ada pesen tu. Hak jenis, hak tak mau menikah pas sudah ni, kerana nak tumpukan ibadah ni, kerana takut terganggu masa ni. Jadi apa yang mereka lakukan itu ternyata berlawan dengan naluri manusia dan berlawan dengan sunnah Nabi. Sehingga Nabi menyatakan setiap matamu tu ada hak. Maksudnya mu kena beri hak badanmu untuk tidur tu, kena beri hak dia. Dan sebagainya. Pada diri manusia ni ada hak-hak belaka yang kena tunai. Jadi pemikiran tadi itu sekalipun nampak betul pada selapih, tapi dari segi tindakannya dia membawa benda yang bercanggah dengan apa yang diajar oleh Nabi. Maka demikian juga Syekh Ibn Atta' ni samalah nak betul kita ni. Memanglah kehendaknya seperti yang disebut dalam kalam hikmat sebelum ni. Jadi dalam kisah tadi tu, Nabi membetulkan, Nabi panggil sahabat-sahabat tu. Nabi kata, secara nyata Nabi beritahu, akulah manusia yang paling bertakwa lah. Maksudnya ada orang dah lebih daripada aku. Nabi beritahu ni bukan kerana sombong, tapi nak menyatakan kenyataan dia. Tetapi aku semayang, aku berqiyamul lail, aku tidur juga. Aku berpuasa, aku berbuka juga. Aku menikah macam orang lain juga. Jadi Nabi nak membetulkan sikap sahabat tadi. Maka demikianlah apa yang berlaku dalam kalam hikmat ni. Bila disebut tadi, bila ada nikmat, kena syukur. Jadi kita akan faham bila banyak nikmat, kena banyaklah syukur. Jadi dalam kefahaman itu, kadang-kadang berlaku kenyataan, seseorang tu diberi nikmat yang sangat banyak. Lalu tetapi masalahnya, dia tidak dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang dirasakan sebanyak nikmat yang dia dapat. Dan itu memungkinkan dia mengambil tindakan-tindakan seperti yang diambil oleh, yang diinginkan oleh segolongan sahabat tadi tu. Allah nikmat aku ni, aku banyak doa lalu ni, aku kena ganda semayang. Kalau gitu kau orang dua, orang qabliyah, ba'diyah dua-dua, aku nak tambah nang. Sebelum tu nang, selepas tu pula asar pun gitu juga, garik pun gitu, isyak tu juga. Kemudian selama ni mungkin aku duduk berwirid, berzikir pagi dan petang. Kali ni tak boleh dah. Aku kena tak kira masa dah. Tang, siang, malam, kena berwirid, kena berzikir dah. Nak padang dengan nikmat ni. Ada kemungkinan orang yang faham seperti itu tu membawa dia mengambil tindakan yang macam ini. Boleh ada kemungkinan. Maka sebab itu Syekh Ibn Atta' menyatakan kepada kita, menerusi kalam hikmat ini, jangan sampai, kata Syekh Ibn Atta', waridat-waridat, kunyan-kunyan Allah kepadamu, sama ada nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, dan yang disebut dalam kalam hikmat ini nikmat yang batin, jangan sampai bahawa perkara ini membingungkan engkau tentang melaksanakan kesyukuran terhadap nikmat-nikmat itu. Jangan sampai menjadikan itu membingungkan kita, rasa aku tak boleh nak buat dah ni, nikmat banyak sangat ni, aku nak buat ke mana ni, nak syukur biar sepadang dengan nikmat ni. Jangan sampai begitu, kata Syekh Ibn Atta'. Jangan sampai membingungkan engkau. Ini makna yang lebih tepatlah yang nak disampaikan dalam kalam hikmat Syekh Ibn Atta' ni. Baik. Sebab apa? Sebab sekiranya kita berfahaman seperti itu, fahaman kita itu sebenarnya menjadikan kita, menjatuhkan martabat makrifat kita. Artinya kita ni tidak memiliki makrifat yang kukuh, yang molek. Fahaman tu tak apa nak betul. Dah betulnya ke mana? Ni nak diberitahu.
Kefahaman tadi tu tidak berkata orang tak berapa kukuh molek. Jadi kalau kita ada kefahaman seperti itu, kata Syekh Ibn Athah, yang demikian itu menjatuhkan martabatmu. Dengan arti menjatuhkan martabatmu dari segi makrifatnya. Orang makrifat tak faham gitu. Maka kefahaman yang sepatutnya ini. Kau diperintahkan mensyukuri nikmat Allah. Itu memang jelas. Kita disuruh supaya mensyukuri nikmat. Baik, tetapi macam mana? Menurut kadar kekuatan yang diberikan Allah kepadamu. Kadar syukur kita tu, kadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Bukan sebanyak atau sebesar nikmat yang diberikan. Itu kefahaman yang betulnya. Jadi kita disuruh mensyukuri nikmat, tapi atas kadar kekuatan yang Allah Ta'ala beri kita. Tapi bukan atas kadar nikmat besar kecil nikmat tu. Jadi ukuran syukur kita bukan ukuran nikmat tu, tapi atas kemampuan yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kekuatan yang diberi kepada kita. Sekadar itulah syukur kita perlu kita laksanakan. Kalau kita ukur syukur kita tu dengan ukuran nikmat yang dia beri, ni timbul masalah tadi tu. Siapa dah nak tidur malam lah. Dah nak tidur malam, main puasa dak buka-buka, lepas tu tidak berkeluarga dan sebagainya. Kita akan jadi macam tu kalau kita faham gitu. Jadi inilah yang ingin difahamkan oleh Syekh Ibn Athah, bahawa tuntutan syukur itu adalah menurut kadar kekuatan kita ni, kemampuan kita, bukan menurut kadar nikmat tu. Baik, sebab itu tidak mungkin engkau akan dapat menunaikannya. Tak mungkin kita dapat laksanakan itu. Kalau kita nak ukur syukur kita ni ikut kadar nikmat yang diberikan, kita tak mampu nak buat. Tak mampu nak buat. Dan nikmat kita dapat ni tak kira ke masa ada semua. Cuba fikir kita ni setakat ni. Ada tak pernah kebul orang? Sepanjang hidup 50-60 tahun. Ada tak kebul orang? Setakat ni rasa tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Sentiasa ada nikmat. Makan itu, ini macam-macam. Dan kalau kita nak tunaikan nikmat ni menurut kadar, kita nak tunaikan syukur menurut kadar nikmat tu agaknya banyak mana ibadah kita kena buat ni. Masuk padang tu. Kita tak mampu buat yang tu. Maka sebab tu panduan tasawuf mengajarkan kita syukur nikmat itu menurut kadar kemampuan, bukan menurut kadar nikmat yang diberikan itu. Tetapi memberi nikmat menurut kadar kelemahan atau kekuatanmu. Jadi mensyukuri nikmat ini adalah menurut kadar kekuatan kita, kekuatan dan sekadar kekuatan yang Allah Taala berikan kepada kita. Baik, Nabi Daud alaihissalam berkata, Tuhanku, anak Adam ini telah engkau beri pada tiap rambut ada nikmat di atas dan di bawahnya. Kau nak kira, nak hitung. Rambut ni, bahagian atas, bahagian bawah, ada nikmatnya belaka. Maka bagaimana akan dapat menunaikan syukurnya kepadamu? Dah kalau rambut pun, bahagian atas, bahagian bawah nikmat tu, rambut besar tu, dah bukan sorak. Dah kalau semua nak kira tu, mana nak syukur dia tu? Maka di sini, Nabi Daud ni pernah mengadu kepada Allah ni, macam mana nak syukur tu? Jawab Allah, hai Daud, aku memberi sebanyak-banyaknya dan rela menerima yang sedikit. Aku beri nikmat sebanyak-banyak, tapi aku rela terima ibadahmu sepadang menurut kemampuanmu tu. Tak apalah. Aku rela menerima, kata Allah. Dan untuk mensyukuri nikmat itu, bila engkau mengetahui bahawa nikmat yang ada padamu itu daripadaku. Hak tu penting sekali. Antara bahagian-bahagian paling penting dalam syukur nikmat ni, iaitu tauhid kita tu. Keyakinan kita dan kesedaran hati kita bahawa nikmat-nikmat yang kita dapat ni dengan penuh keyakinan dan kesedaran, tidak ragu sedikit pun, datang daripada Allah semata-mata, tidak ada yang lain. Hak tu hak besar sekali.
Antara bahagian-bahagian lain, itu ini ni, keyakinan itulah yang paling besar sekali. Makrifat kita tu. Kesedaran tauhid kita tu. Bahawa segala nikmat yang dapat pada kita ni, sekalipun menerusi sebab tu sebab ni, melalui orang tu orang ni, tapi hendaklah makrifat hati kita ni sedar, hakikat sebenar nikmat ni hanya semata-mata datang daripada Allah. Kena ada tauhid itu dan kena ada kesedaran itu. Tauhid campur dengan kesedaran, itu orang panggil makrifat. Kalau tauhid saja, tak ada kesedaran kalbu, itu orang panggil akidah. I'tiqad orang panggil dalam istilah. Bila ada kesedaran yang membuahkan zauq, ingatan dalam hati, kesedaran hati kita atas keyakinan tu, maka itu dinamakan makrifat. Jadi itulah yang paling besar. Antara aspek syukur yang paling besar, iaitu tauhid kita tu. Keyakinan kita bahawa segala nikmat-nikmat ni tidak ada sumber lain dah. Semuanya hakikat sebenar datang daripada Allah belaka. Datang daripada Allah belaka. Keyakinan tu. Sekalipun kita ni kadang-kadang ditutup dengan segala macam sebab musabab. Sebab itu, sebab ini, sebab macam-macam lah orang dapat nikmat ni. Kadang-kadang sebab-sebab ni tutup mata kita ni. Tutup. Dengan sebab yang macam-macam ni. Kita tertutup. Maka orang yang ada tauhid, dia tidak terhalang dengan sebab musabab ini. Tauhid ini tu tetap ada keyakinan bahawa semua ni ke mana-mana pun sebab tu sebab ni ke hakikat sebenarnya daripada Allah. Itu adalah sebahagian daripada makna la ilaha illallah. Itu sebenarnya. Jadi sebab itu kesimpulan mudahnya bahawa kita ni sekalipun disuruh mensyukuri nikmat, tapi kesyukuran kita itu menurut qada kemampuan kita, tidak menurut jumlah nikmat yang kita dapat tu. Karena itu di luar kemampuan kita. Maka aspek kesyukuran yang paling penting adalah ketauhidan kita ni. Keyakinan kita dan kesedaran hati kita bahawa nikmat itu datang daripada Allah. Daripada situlah kita akan tingkatkan lagi dalam bentuk ungkapan, kita sebut mulut kita alhamdulillah, nampak. Kemudian dituruti dengan amalan kita, itu terjemahan. Tapi paling penting sekali adalah keyakinan tauhidnya, bahawa tidak ada yang memberi nikmat-nikmat ini melainkan Allah. Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu berkata, tiadalah Allah memberikan suatu nikmat kepada hamba, kemudian hamba itu mengucap alhamdulillah. Allah Ta'ala beri nikmat, lepas tu dia ucap alhamdulillah. Dia ucap ni sebenarnya terjemahan daripada kesedaran hati dia. Orang mengucapnya alhamdulillah ni kerana dia sedar dia telah diberi nikmat. Berapa banyak nikmat yang siapa kita tidak sedar, tak tubiklah perkataan ni. Boleh nikmat Allah sikit tanda lah tu. Tak sedar lah tu. Boleh ni Allah silap apa dak padang ni gini orang macam-macam ni. Itu tubik buah itu tanda. Dak tubik alhamdulillah, tanda tak sedar lah tu. Lambat lah boleh. Sikit lah. Begitulah, beginilah. Tu tanda bahawa ia tak ada kesedaran tauhid. Bukan tak ada tauhid, jangan kata tak ada iman pula. Tak ada kesedarannya. Mengucap alhamdulillah, melainkan nilai pujian alhamdulillah itu jauh lebih besar dari nikmat yang diberikan itu. Seseorang yang dapat nikmat lalu menyedari dan merasai kenikmatan itu dan mengungkapkannya dengan ungkapan alhamdulillah, yang demikian itu jauh lebih besar daripada nikmat itu sendiri. Sebab tu kalau kita baca dalam kalam hikmat yang sebelum ni, Syekh Ibn Attab menyebut kepada kita, amalan yang timbul daripada hati yang zuhud ni adalah tidak kecil perkara itu. Bukanlah perkara yang kecil. Maksudnya sesuatu amalan ni yang datang, yang bersumber daripada hati yang penuh makrifat dan kesedaran, amalan tu sekalipun dalam bentuk ungkapan alhamdulillah, amalan tu bukan benda yang kecil, benda yang besar dari segi nilaiannya, dari segi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala-nya. Dengan erti bahawa amalan-amalan kita ni yang memberi harga kepadanya adalah menurut kadar makrifat qalbu kita.
Itu sebenarnya. Tapi orang yang tak mengaji tasawuf, yang mengaji fiqh, tak apa nak terima kenyataan ni. Dia fikir yang buat zahir tu besar sekali. Sudut tasawuf lain sikit. Keutamaannya dilihat kepada amalan kita tu apa dasar dia. Timbul dari hati yang macam mana. Itulah yang akan memberi nilai kepada amalan-amalan yang kita buat. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta yang ke-213. Sedang molek siapa? Jadi insya-Allah pada kuliah-kuliah yang akan datang akan bersambung huraian kalam hikmat pada kalam hikmat yang ke-214 yang Syekh Ibn Atta menyebutnya tamakkunu halawatil hawa minal qalbi wa da'ul udal. Akan dijelaskan huraiannya pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.